Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nadia binti Mat Nordin yang bernombor matrik C20A1328. Pada hari ini saya akan membentangkan tentang faktor kerosakan wakaf rehat Dewan Tuanku Chancellor UMK Bachok. Baiklah, kita masuk pada faktor kerosakan bagi pelan lantai. Faktor kerosakan yang pertama adalah pemilihan saiz paku yang kurang tepat. Pemilihan saiz paku yang salah menyebabkan kerosakan pada permukaan dan mencipta kesan lubang yang tidak diingini. Yang kedua adalah keadaan suhu dan iklim. Tumbuhan tumpang liar muncul disebabkan oleh keadaan cuaca tersebut yang sesuai dengan pertumbuhan mereka. Perubahan suhu maupun corak hujan mampu untuk mempengaruhi persebaran tumbuhan tumpang liar. Yang ketiga adalah disebabkan oleh kualiti kayu yang rendah. Kualiti kayu yang rendah atau lembut mampu untuk mengundang kerosakan dengan lebih mudah pada permukaannya dan ia akan lebih mudah untuk menghasilkan lubang padanya. Yang keempat adalah suhu yang terlampau panas. Pendedahan kepada sinar matahari secara berlebihan boleh menyebabkan berlakunya perubahan yang mendadak terhadap suhu kayu. Cat tersebut akan gagal untuk melekat pada permukaan kayu tersebut. Yang kelima adalah pengembangan dan pengecutan batu. Kesan pecah pada batu tersebut terjadi disebabkan oleh pengembangan atau pengecutan haba yang diserap oleh batu tersebut. Perkara ini berlaku disebabkan oleh ianya terdedah dengan kadar perubahan suhu yang drastik. Seterusnya kita masuk pada faktor kerosakan bagi pelan bumbung. Yang pertama adalah disebabkan oleh pendedahan kepada cuaca yang melampau. Bumbung wakaf ini telah mengalami kehilangan atau tertanggal disebabkan oleh keadaan cuaca yang kurang baik seperti angin kencang dan hujan lebat. Yang kedua adalah bahan lama yang sudah berusia. Bahan lama ini akan menjadi rapuh dan hilang ketahanannya untuk mengekalkan integriti struktur tersebut. Yang ketiga adalah disebabkan oleh keretakan pada bumbung. Keretakan pada permukaan atap singgora menyebabkan berlakunya kebocoran pada bahagian bumbung. Bumbung berlubang ini akan menjadi laluan masuk untuk air hujan. Faktor kerosakan yang keempat adalah terlindung daripada sinar matahari. Bahagian yang tidak terdedah dengan cahaya matahari langsung akan membuatkan lumut dapat tumbuh dengan lebih subur. Yang kelima adalah penggunaan bahan gam atau pelekat yang berkualiti rendah. Penggunaan bahan gam atau lekatan yang berkualiti rendah pada atap singgora akan menyebabkan atap tersebut gagal untuk memampan beratnya dan kehilangan daya kekuatannya. Ianya jatuh ke tanah dan kemudiannya mengalami patah pada bahagian penyambung atap singgora tersebut. Selain itu, kita masuk pada faktor kerosakan bagi pandangan hadapan. Yang pertama adalah disebabkan kualiti cat yang rendah. Penggunaan cat yang berkualiti rendah tidak mempunyai daya ketahanan yang kuat dalam menghadapi cuaca yang melampau. Ianya cenderung untuk mengelupas dengan lebih cepat. Yang kedua adalah disebabkan serangan rayap menghancur kayu. Serangan serangga penghancur kayu ini seringkali menjadi faktor utama berlakunya lubang pada permukaan kayu. Kerosakan yang dilakukannya boleh mengakibatkan kayu tersebut menjadi rapuh dan juga rosak. Faktor kerosakan yang ketiga adalah disebabkan oleh kekurangan pembersihan dan kawalan. Disebabkan oleh kekurangan pembersihan dan kawalan daripada pekerja, makhluk perosak telah berjaya untuk melaksanakan kerosakan pada kayu tersebut. Yang keempat adalah disebabkan oleh kelembapan. Lumut akan meresap masuk ke dalam kayu dan menyebabkan berlakunya pembentukan bintik-bintik yang lembap. Yang kelima adalah disebabkan kesalahan tempat untuk menebuk paku. Kesalahan ukuran atau tempat menebuk paku menyebabkan kesan lubang yang tidak diinginkan dan ia akan menyebabkan berlakunya kerosakan pada bahagian tersebut. Akhir sekali, kita masuk pada faktor kerosakan bagi pandangan sisi. Yang pertama adalah disebabkan oleh suhu persekitaran yang sejuk dan lembap. Kehadiran cendawan liat ini akan menyebabkan lapisan kayu dari luar hingga dalam mengalami kereputan. Yang kedua ialah ketidaktebalan kayu. Kayu yang tidak tebal ini akan mudah untuk mengalami rekahan yang berlaku disebabkan oleh perubahan suhu yang turun naik.
Faktor kerosakan yang ketiga adalah disebabkan kurangnya perawatan dan penjagaan. Kekurangan perawatan dan penjagaan seperti penggunaan cat boleh menyebabkan berlakunya kekeringan pada bahagian kayu serta ia menjadi lebih mudah untuk retak. Yang keempat adalah disebabkan pengecatan pada permukaan yang tidak kering dengan sempurna. Pengecatan pada permukaan yang masih lembap dan basah akan menyebabkan air yang terperangkap di dalam kayu atau di bawah lapisan cat tersebut mengalami pengelupasan. Yang kelima adalah disebabkan serangga perosak. Serangga tersebut akan menyebabkan kayu tersebut kehilangan daya ketahanannya dan akan mula menjadi reput.